Ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita, hadis yang ketiga. Dalam bab yang kedua dalam kitab Mustikah Hadis, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk dia, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jalan yang disyariatkan, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Al-Quran menjelaskan, Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran. Ali Imran ayat 103. Itu Al-Quran. Kemudian ayat yang seterusnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakum rasulu tattakhizu fantahu wa ma nahakum anhu fantahu. Ulang lagi sekali, wa ma atakum rasulu takhuzuhu wa ma nahakum minhu fantahu wattaqullah, yang bermaksud, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhlah larangannya. Ayat 7 Al-Hash. Dua ayat yang menjelaskan tentang tajuk yang kita baca tadi. Hadis yang ketiga yang membincangkan tentang tajuk ini, iaitu an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kitabullahi azza wa jalla wa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana ala dalalah. Maksudnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kitab Allah azza wa jalla ialah tali Allah, ya, tali Allah. Dalam kandungan dia kata sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Jadi kitab Al-Quran itu tali Allah, iaitu menghubungkan dengan Allah, dengan manusia, dan yang menyebabkan seseorang itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menurutnya, iaitu menurut Al-Quran, tali Allah tadi, beradalah dia dalam hidayah petunjuk yang sebenarnya. Siapa yang ikut Al-Quran, maka dia mendapat hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, beradalah ia dalam kesesatan, dalalah, kesesatan. Itu hadis, maksud hadis itu. Jadi dalam hadis ini perkara yang dibincangkan, yang pertama dua perkara. Yang pertama tentang kitab Allah, ya, kitab Allah, jalan, ya, yang mengikat ataupun hubungkan antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasib seseorang bergantung kepada mengikut atau tidak akan kitab Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi nasib seseorang itu sama ada dia ikut ataupun tidak. Ya, dua perkara. Nasib seseorang manusia, seseorang hamba Allah itu di atas muka dunia ini, iaitu sama ada dia ikut Allah ataupun ikut Al-Quran ataupun tidak. Ya, itu nasib dia. Jadi kalau dia ikut Al-Quran, disebut tadi, dia mendapat petunjuk dan hidayah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Tapi kalau dia tak ikut Al-Quran, maka dia di dalam gulungan yang
kena sesat, ya, maknanya tidak golongan yang sesat lagi daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tak menggunakan kitab Al-Quran. Ya. Walaupun kitab sebelum itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ya. Walaupun kitab itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasul yang tertentu berdasarkan kepada kitab itu, ya. Tetapi syariat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad tak boleh ikut kitab itu, ya. Dia kena mengikut kitab Al-Quran, sebab semua yang ada dalam kitab itu ada dalam Al-Quran. Dah disatukan ada Al-Quran dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, Injil, sudah disatukan benda-benda itu semua dalam Al-Quran. Jadi kita wajib percaya kepada Al-Quran. Dan betul juga mereka-mereka yang percaya kepada kitab Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil itu, maka bila turun Al-Quran, maka mereka akan mengikut Al-Quran, dan mereka akan mengikut pimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut pimpinan yang terdahulu. Jadi kalau diikut pimpinan yang terdahulu, dikatakan dia dalalah, dia sesat, ya. Baik, itu dua tajuk. Kita tengok tajuk yang pertama. Tajuk pertama dia kata kitab Allah Al-Quran. Jadi kitab Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran. Itu kitab yang menghubungkan dengan Allah. Itu huwa hablullah. Itu kitab Al-Quran tu dia menghubungkan dengan Allah. Maksudnya dia wahyu daripada Allah, ya, kepada kita. Itu dia kata hablullah, hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita tahu Tuhan pencipta alam seluruhnya. Dialah mencipta alam, dialah yang mencipta manusia, khasnya manusia, ya. Bila dia kata dialah mencipta malaikat, dialah mencipta jin, ya, dialah mencipta manusia. Kita dengar kisah bagaimana Allah nak cipta manusia, ya, makhluk-makhluk lain macam malaikat, ya, dan juga, ya, yang lain daripada itu pertikaikan, kenapa lagi nak jadikan manusia, kan? Sedangkan kami ni dah makhluk yang baik, yang telah, ya, taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita dengar pertikaian itu berlaku, tapi Allah dengan hak dia juga, ya, Allah cipta manusia, ya. Dan bila Allah cipta manusia ni, dia maksudnya yang terbaik, yang terbaik daripada makhluk lain. Dalam Al-Quran dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, sungguhnya dijadikan insan itu, manusia tu, fi ahsani taqwim, maksudnya pada yang terbaik susunan, ya, terbaik, terindahlah daripada segala kejadian-kejadian yang lain. Jasadnya, ya, dari segi jasadnya terbaik, ya, dan dihiaskan jasadnya itu dengan fikiran, ya. Sedangkan makhluk lain macam pokok, kayu dan sebagainya tak disediakan dengan fikiran. Itu dikatakan seindah-indah kejadian manusia ini, ya. Bukan macam batu, bukan macam kayu, dan juga tak sama macam haiwan, ya, tak sama macam haiwan. Dia lebih, jadi makam, makam ni darjat dah, makam yang tinggi, derajat yang tinggi yang diberikan kepada manusia ni, itu dikatakan yang tertinggilah, yang terbaik. Maka sebab itu manusia tu dikata khalifah, khalifah di muka bumi ini. Maksudnya khalifah ni pemimpin kepada makhluk-makhluk yang lain. Tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun dengan jasmani dan rohani.
Dia ada jasmani, ada rohani, ada jasad dan ruh. Ya, jasad dan ruh. Dan dia mempunyai sifat-sifat yang istimewa, ya. Sifat-sifat yang istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Sifat istimewa. Sifat istimewa tu maksudnya ada sifat kebaikan. Yang sifat kebaikan tu tidak ada kepada makhluk-makhluk yang lain, berdasarkan kepada anggota, berdasarkan kepada apa yang Allah cipta bagi kepada manusia itu, iaitu akal, fikiran dan sebagainya. Jadi maksudnya yang lebih hebat ini manusia lah, ya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita lah yang lebih hebatnya, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita tengok tentang kejadian kita ni, kita kena bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana kita ni dijadikan yang terbaik dan kita ni dijadikan pemerintah, iaitu khalifah di muka bumi ini. Dan terbentuknya manusia ni kepada dua jenis, iaitu jasmani dan rohani. Dia kata oleh itu maka tak patutlah jadi kita dijadikan sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, kan. Kalau orang sebaik-baik makhluk, jadi dikatakan maka tak patutlah manusia hanya tinggal manusia. Jadi manusia itu hanya sebagai manusia sahaja yang tak ada peranan, ya, sebagai khalifah. Sedangkan Allah cipta manusia itu sebaik-baik kejadian, seindah-indah kejadian untuk dilantik, untuk dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Khalifah itu pemimpin di atas muka bumi ini. Tak kiralah, maksudnya pemimpin ni mungkin memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat kita, memimpin negara kita. Itu maksudnya memimpin. Maksudnya diberi akal kepada kita, diberi jasad kepada kita, diberi rohani kepada kita, akal dan sebagainya untuk memimpin. Jadi kalaulah manusia itu tak menggunakan akal dan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada dia itu untuk memimpin ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak patutlah manusia tak sepatutnya dia jadi manusia lah yang dicipta yang seindah-indah kejadian itu, ya. Jadi dia kena jadi manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah pemimpin. Jadi untuk memimpin, ya, untuk memimpin dunia ini atau memimpin makhluk yang ada di atas muka ini, dia kata wajiblah ada hubungannya dengan Allah, iaitu penciptanya. Jadi maknanya manusia ni dijadikan dia sebaik-baik, seindah-indah kejadian. Kemudian maka untuk jadi seorang pemimpin yang baik, maka dia kena berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka jalan perhubungan seorang dengan Allah itu tak lain tak bukan ialah Al-Quran tadilah. Jadi jalan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak lain ialah Al-Quran itulah. Sebab Al-Quran itulah yang memimpin manusia untuk menjadi khalifah, pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu dia berdasarkan kepada Al-Quran, maka pasti dia merupakan seorang pemimpin yang berjaya, ya, seorang pemimpin yang mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaik-baik manusia, satu, kita dijadikan sebaik-baik manusia. Bila sebaik-baik manusia, maka walaupun sebaik-baik manusia, tapi manusia itu tidak lagi lengkap kalau sekiranya dia tidak menggunakan kitab Al-Quran untuk menjadi dia lebih, menjadikan dia itu baik seperti mana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau tanpa Al-Quran, walaupun dia di golongan dalam golongan orang, ya, kejadian yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, tapi hanya kejadian saja baik, tapi maksudnya hakikat sebenarnya dia tidak melakukan kebaikan, ya, berdasarkan kepada keindahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan itu kepada dia. Kalau sekiranya dia tidak berpandukan kepada Al-Quran, kan, mesti berpandukan kepada Al-Quran Al-Karim. Kita tahu Al-Quran ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. 23 tahun.
ya. Mak tu 10 tahun, 13 tahun di Madinah, di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi selama 23 tahun ya Nabi ya berada di Mekah 13 tahun, kemudian berada di Madinah ya 10 tahun. Al-Quran tu turun dalam masa 23 tahun ya, kemudian ditulis oleh sahabat-sahabat ya, berdasarkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kepada pemerintahan Sayyidina Osman, dibuat pula susunan-susunan yang lengkap, yang lebih baik ya, yang dipanggil dengan Mashaf Osmaniyah. Jadi hari ini kita baca Quran Mashaf Osmaniyah, itu susunan yang dibuat ya, ada juzuknya, ada surahnya kan. Jadi maksudnya ada berapa juzuk, 30 juzuk juznya, kemudian ada surahnya ada berapa, 114 surah yang menceritakan. Jadi itu dikatakan Al-Qurannya. Kemudian ada pula ulama-ulama yang kemudian ni mengira pula ayatnya tu ada berapa ya. Ada yang mengatakan ayatnya itu 999 ayat kan. Itu ada yang mengirakan begitu kan. Itu Al-Quran ini kajian-kajian yang dibuat. Jadi keseluruhannya ya, Al-Quran itu maksudnya kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibagi kepada manusia, yang dicipta manusia ni untuk menjadi pemimpin. Kemudian dengan menggunakan Al-Quran tu dia memimpin manusia, dan kalau dengan Al-Quran tu dia memimpin manusia, maka manusia itu akan mendapat hidayah, petunjuk daripada Al-Quran itu, dan manusia itu merupakan mengikut jalan Allah yang sebenar. Tapi kalau dia lari daripada Al-Quran tadi ya, maka dia maksudnya dia sesat. Dia sesat. Itu dua pilihan di sinilah. Hadis ni menceritakan kepada kita, sama ada kita nak ikut jalan yang Allah redha, iaitu petunjuk, huda, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jalan ini dunianya selamat, akhiratnya selamat. Tapi kalau nak ikut jalan yang lain daripada Al-Quran, maka dikira dia sesat, dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Sebab itu Al-Quran itu dia kata mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan hilang sampai hari kiamat. Walaupun satu huruf daripada Al-Quran itu jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai setakat hari ini terbukti ya, 1400 tahun dah sampai setakat hari ini, maknanya terbukti Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku, kadang-kadang rumah terbakar, Quran tak terbakar dan sebagainya. Jadi itu berlakulah ya. Dan apabila orang menggunakan ayat Al-Quran ini, maka manfaatnya sangat banyak kepada itu maksudnya Al-Quran. Jadi maksudnya tajuk kita ni berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ni dia nak suruh kita pegang Al-Quran tu sungguh-sungguh. Sebab apa? Bila kita pegang Al-Quran tu sungguh-sungguh, maka kita digolongkan dalam golongan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu bacanya dapat pahala, tengoknya dapat pahala ya. Tengok saja Al-Quran pun dapat pahala. Kita baca satu huruf Al-Quran tu dapat pahala 10. Kalau 3 huruf alif lam mim, 3 huruf alif lam mim, 3 huruf, maka kita dapat 30 pahala. Cuba kita bayangkan kalau kita dapat baca banyak Al-Quran, berapa pahala yang kita dah dapat. Jadi pahala yang kita dapat itu dia merupakan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Ganjaran itu maksudnya keindahan, kecantikan, kebaikan. Ya, bila orang buat baik, bila baca Quran ni baik. Bila orang baik ni Allah nak bagi kebaikan kepada seseorang itu. Bila kebaikan kepada seseorang itu, maka macam-macam lah kebaikan itu. Banyak kebaikan itu. Ya. Jadi maksudnya kalau kita kebaikan tu dalam bahasa nikmat lah. Ya, sebab dia kata Quran tu rahmat. Yang dia kata tadi kan Quran itu sebagai rahmat. Ya, rahmat.
Dalam artinya dia dikatakan tadi sebagai membawa kepada rahmat. Bila bawa kepada rahmat ni maksudnya rahmatul lil alamin, maksudnya rahmat seluruh alam, bukan hanya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW itu yang membawa Al-Quran itu juga dikatakan rahmatul lil alamin. Ayat mengatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat ke seluruh alam. Apa dia rahmat itu? Ya, kita kata rahmat, apa dia rahmat itu? Rahmat itu maksudnya Allah bagi nikmat kepada mereka yang mendapat rahmat. Ya, jadi kepada mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu akan dapat nikmat. Ya, macam kita duduk dalam majlis ini, ada hadis menceritakan, Allah menceritakan, hadis menceritakan, Nabi Muhammad menceritakan, dalam dunia ini maksudnya ada malaikat-malaikat yang dia naik turun ke dunia dan naik ke atas, ya, ke alam dia naik turun ke langit, ya. Bila dia naik turun, ada malaikat yang dia naik dan dia turun itu dia hanya pusing cari tempat-tempat yang ada perkumpulan yang berzikir, macam kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Kalau ada je kumpulan macam tu, maka malaikat tu akan duduk di situ, dan bukan dia saja duduk, dia akan panggil orang lain juga duduk, panggil juga malaikat lain pun duduk, ya. Dan bila dia duduk situ, dia kembangkan sayap. Kenapa dia kembangkan sayap? Kerana dia, kumpulan orang yang duduk di situ itu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang majlis zikir. Bila dihuraikan oleh ulama-ulama dengan majlis zikir ni, termasuklah majlis ilmu yang macam ini juga dikatakan majlis zikir, iaitu mengikati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka itu akan dirahmat, mendapat rahmat. Kerana mereka dapat rahmat, maka keistimewaannya iaitu masyarakat, malaikat kembangkan sayap kepada mereka. Bila kembangkan sayap pada mereka, ya, kemudian mereka itu mendapat rahmat. Dan mereka ini bila selesai, mereka ini balik berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan mengadu hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mengadu hal ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sangat bangga dengan makhluk yang dikatakan manusia yang beriman ini, yang duduk dalam majlis ilmu tadi, dalam majlis zikir tadi tu, kan? Apa Allah kata? Allah kata selain daripada mereka itu mendapat rahmat yang disebutkan tadi, ya, maka mereka juga diampunkan dosa mereka. Duduk dalam majlis zikir, diampunkan dosa ini, dan malaikat itulah yang menjadi saksi, dan malaikat itu dikatakan beritahu kepada hamba-hambaku, ya, ini hadis Nabi, beritahu kepada hamba-hambaku bahawa mereka itu diampunkan dosa mereka kerana duduk dalam majlis zikir, ya, majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru ni kita baca khutbah, kita buat korban juga dikatakan zikir, ya, zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Begitu. Itu contohlah. Jadi orang yang mendapat rahmat ini maksudnya orang yang sentiasa mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nikmat yang Allah nak bagi kepada manusia, kepada hamba-hambanya itu. Jadi apa nikmatnya? Banyaklah nikmatnya, ya. Nikmat kita boleh duduk dalam majlis ini, itu sebagai satu nikmat, ya. Nikmat kita makan, nikmat kita minum, banyak nikmat. Jadi kalau kita nak kira nikmat ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni tak dapat kita nak kira. Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, kamu tak akan dapat kira. Banyak, ya. Banyak nikmat Allah itu, ya, berdasarkan kepada rahmat Al-Quran tadi. Kalau sekiranya, ya, Al-Quran diguna pakai oleh makhluknya, oleh orang-orang yang beriman tadi. Okey, itu nak menceritakan tentang Al-Quran. Mana kata manusia yang indah ini maksudnya
nak menjadi pemimpin yang baik, maka panduannya ialah Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan. Dalam Al-Quran itu ada keterangan-keterangan, ada petunjuk-petunjuk yang mengajar untuk seseorang itu mencapai keselamatan, ya, mengajar seseorang itu untuk mencapai keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Dan ada juga suruhan-suruhan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suruhan-suruhan itu hak Allah, ya, tapi berat bagi manusia itu nak melakukannya. Macam solat, Allah perintah, ya, asalnya 50 tapi kurangnya tinggal 5 saja. Walaupun 5 berat kita nak lakukan itu, ya, berat suruhan, ya, dia merupakan suruhan tapi berat kita nak lakukan. Tapi bila kita lakukan itu, dia tidak mensia-siakan kita, dia akan beri keuntungan kepada kita. Solat, itulah aku kata wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, sesungguhnya solat itu sangat susah kita nak laksanakan kecuali orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang betul-betul nak solat, ya, mengelak daripada segala gangguan dan sebagainya, memang dia betul-betul nak bersolat. Dan ada juga ayat yang lain mengatakan, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, maka hendaklah kamu bersabar dengan solat itu. Maksudnya maksudnya melaksanakan solat itu dengan keadaan yang sah. Suruhan, tapi suruhan itu kita rasa berat, ya. Mungkin kadang-kadang kita rasa dulu masa kita tak faham dulu, ya, tentang sikit-sikit ilmu yang berkait ini, kita kata berapa semayang, kan, kita kata begitu, kan. Tapi bila kita dah faham ini, maksudnya suruhan itu walaupun berat tapi ada kebaikan bagi kita. Ada juga larangan Al-Quran itu, ya, yang melarang kita, kalau kita buat benda itu akan merosakkan kita, kan. Tak kira lah dalam bab ibadat ke, dalam bab bidang kehidupan kita ke, maksudnya ada semuanya itu dalam Al-Quran itu, ya. Yang mana wajib kita patuh dalam Al-Quran tu, sama ada bab ibadat ke bab lain, kerana perintah Allah, ya, wajib kita patuh, ya. Dan kepatuhan itu akan memberi keselamatan kepada kita dunia dan juga sampai hari kiamat, kan. Itu yang dikatakan Al-Quran, ya. Kalau setakat ini kita kata Al-Quran tu tak bolehlah kita nak patuh, mungkin kita tak faham nak baca Al-Quran itu, terjemahannya dan sebagainya. Walaupun ada terjemahannya, kadang-kadang berat kita nak baca, ya. Lebih suka baca begitu sahaja, kan. Walaupun kita baca begitu sahaja, ya, tapi dia memberi manfaat kepada kita. Fadilatnya sangat besar, ya. Contohnya kalau untuk akhiratnya, untuk alam-alam yang lainnya, ya, maksudnya misalnya ada alam barzah, alam dalam kubur tu diceritakan, Quran dah yang jadi teman kita, amalan kita lah yang menjadi teman kita dalam kubur itu. Betul, ada hadis yang bermaksud seseorang anak Adam tu bila dia mati, 3 benda yang ikut dia ke tanah perkuburan, ya. Yang pertama saudara-saudara dia lah, ya, adik-beradik dia pergi hantar ke kubur nak tanam, menunaikan tanggungjawab seorang manusia yang hidup kepada orang yang mati, iaitu nak pergi tanam. Yang kedua, mungkin pangkat kebesaran dia lah, mungkin kita tidak lah, kan, tapi mungkin ada orang lain yang ada pangkat kebesaran, dibawa lah pangkat-pangkat kebesaran tu, ya. Kemudian yang ketiga, amalan. Jadi 2 yang pertama tadi tu, 2 hak yang awal tadi tu, saudara, harta, pangkat dan sebagainya itu balik, yang tinggal amalan saja, kan. Jadi amalan yang kita buat inilah yang akan dapat menyelamatkan kita di hari akhir, di hari akhirat, di alam barzah itu, di alam kubur tadi itu, kan. Itu. Jadi itu dikatakan Al-Quran, yang disebut dengan tali Allah. Maksudnya siapa yang pegang Al-Quran, maka dia, kalau kita nak ibaratkan, kita pegang tali Allah, jangan lepas-lepas. Kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tali itu kita tak pegang, maka kita akan hilang daripada panduan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tadi,
Ya, kalau kita tak gunalah, ataupun kalau kita mungkin dah kita tak faham, banyak kita pergi mana kita baca Quran saja lah. Ini Quran kan beri hidayah kepada walaupun kita tak faham maknanya, tapi kita baca, tapi dia akan memberi hidayah, petunjuk kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu perbahasan yang pertama dalam kitab ini yang dikatakan, ya, Kitabullah Azza wa Jalla wa Hablullah. Kitab Allah Azza wa Jalla itu ialah hubungan dengan Allah, manusia, makhluk kita dengan Allah. Kita tali kan, kalau kita maksudnya contohlah kita nak hanyut kan, kalau pegang tali selamatlah kan, begitulah keadaan. Okey, bab yang kedua, tajuk yang kedua yang dibincangkan, dia kata nasib seorang bergantung kepada mengikut atau tidak akan kitab Allah. Jadi manusia tu dua tajuk lah, sama ada nak ikut Al-Quran ataupun tidak. Kalau dia ikut Al-Quran, nasib dia baik. Kalau tak ikut Al-Quran, mana nasib dia tak baik. Janganlah pula dia kata seserah kepada Tuhan semua kan. Sebab Allah dah bagi dah, Allah cipta dia tu terbaik manusia, kan? Dan Allah bebaskan dia dengan pemikiran dia, kebaikan dia, akal fikiran dia, ilmu yang ada pada dia. Macam lembu, haiwan tu dia tak ada fikiran kan? Dia tak tahu nak cerita baik ke buruk ke. Jadi manusia ni tahu cerita baik buruknya ni kan? Yang ini baik, yang ini tak baik. Dia boleh bezakan antara yang baik dengan yang tak baik. Jadi kalau dah boleh bezakan, pilihlah yang baik. Kenapa nak pilih yang tak baik? Itu bagi normal lah kan, bagi kita yang normal. Kenapa pilih yang tak baik? Pilihlah yang baik. Allah pun bagi tahu lah yang ini baik, yang ini tak baik kan. Dan Allah bagi tahu kepada kita yang ini baik, yang ini tak baik. Jadi kita nak pilih yang mana? Kita mesti pilih yang baik kan. Kalau kita pilih yang tak baik, maka itu sesat lah. Dan kadang-kadang pilihan kita itu mungkin berdasarkan kepada, ya, orang kata nafsu kita. Nafsu ni yang dikawal oleh syaitan. Maksudnya nafsu ni yang dikawal oleh syaitan. Jadi nak mana kata nak kena kawal nafsu kita lah. Maka Allah bagi akal. Bila akal ni yang tahu yang baik yang buruk, maka akal ni akan mengawal nafsu kita. Mengawal kita. Nafsu kata nak yang ini tak baik. Minum arak tak baik kan. Walaupun sedap, walaupun ada prestige, kita katakan orang minum arak ni ada prestige dan sebagainya kan, tapi tak boleh, hukumnya haram, gini-gini kan, kita tahu. Jadi akal yang menghukumkan, akal yang memikirkan. Jadi pilihlah berdasarkan kepada akal tadi. Okey, ya. Seterusnya kita tengok, ya, perbincangan yang kedua, nasib seorang dalam alam kehidupan. Dalam kitab ini perkara nasib sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap masa. Disebut nasib ni semua orang nak nasib yang baik, nak yang baik lah, tak nak yang tak baik, ya, nak nasib yang baik, ya. Kita pun minta husnul khatimah, wala su'il khatimah, tak nak yang su'ul khatimah, kita nak husnul khatimah, yang terbaik, ya, akhir kita. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ini, ya, zaman yang kita kata sains dan teknologi, zaman langit terbuka, moden lah, zaman moden hari ini, dengan ilmu yang tak dapat kita nak mencapai lah ilmu itu kan. Maksudnya hebat, ya. Mana ilmu tu sangat hebat dari segi teknologinya, ya. Mungkin dulu kita bila sebut teknologi ni tak tahu sangat lah kan. Sekarang ni bila tahu teknologi itu, besi boleh terbang, ya. Dulu kita kata besi terbang tu kapal terbang kan, besi boleh terbang kan. Duk fikir apa benda boleh terbang ni kan. Bila mengajar baca kitab tua kan, tuan guru kata besi boleh terbang, akhir zaman besi boleh terbang kan. Jadi kita duk fikir apa benda ni, rupanya kapal terbang tu buat daripada besi boleh terbang kan. Itu teknologi lah kan. Kalau hari ni lagilah teknologi digital ni kan. Macam saya bercakap ni,
ya, saya bercakap ni dirakamkan ni, kan, orang yang tak duduk di sini pun boleh dengar apa yang saya cakap ni, boleh melihat rupa saya yang saya bercakap ni, boleh dapat ilmu yang disampaikan ini, sedikit lah, tak banyak kita katakan. Itu teknologi itu kalau dimanfaatkan. Tapi kalau tak dimanfaatkan teknologi itu, digunakan untuk nafsu dia, ya, untuk keseronokan dia semata-mata, ya, tanpa mengikut panduan Al-Quran dan pimpinan Rasulullah SAW, maka dia akan jadi sesat, no? Ya, jadi akan jadi sesat, ya, tidak mendatangkan kebaikan lah kepada dia. Jadi dengan ilmu-ilmu ni kadang-kadang dia berusaha untuk apa? Untuk nak membaiki kedudukan dia, kebaikan dia. Itu ilmu. Maksudnya ilmu. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala punya juga, kan? Tetapi walau bagaimanapun dia kata, nasib yang mereka maksudkan itu tidak lebih dari nasib kehidupan dunia sahaja. Kan? Dia menguasai ilmu-ilmu dunia dan dia berusaha untuk mendapat dunianya, tapi itu dunia sahaja. Ya, dunia sahaja. Dia memikirkan tentang nasib dia di dunia sahaja. Misalnya contoh senang, susah, ya, dia nak dia senang, dia tak nak susah dekat dunia ni. Ya, dia nak duit banyak, dia tak nak jadi orang miskin, gitu kan. Jadi dia berusaha lah dengan berbagai-bagai ilmu teknologi yang tinggi tadi itu untuk nak mendapat kesukaan, kegemaran dia katakan tadi. Ya, jadi dia fikir, jadi benda itu berakhir dengan dunia saja, tidak dia memandang kepada akhirat, tak menuju kepada akhirat, ya. Tapi kalau dia memikirkan kepada akhirat, maka dia gunakan teknologi itu untuk akhirat. Macam hari ni kalau orang nak derma ke, nak, kan, senang hari ni, kan, masuk, kan, kita boleh derma melalui bank in saja, kita bank in dalam akaun orang tu dan sebagainya, tak payah kita nak pergi jumpa dia nak bagi dan sebagainya. Macam mana yang berlaku di Kedah kita katakan, ya, banjir, kan, sebagainya, kena. Jadi kita boleh bagi saja hari ni banyak, ya. Jadi itu dimanfaatkan teknologi itu, kan. Hari ni kita katakan nak mesyuarat, nak duduk tak boleh mesyuarat menggunakan maya saja, kan, boleh. Itu teknologi. Ya, boleh baca Yasin sama-sama dalam grup, kan, kita katakan, kita duduk dekat sini, adik kita duduk di Kedah, abang kita duduk di Johor, tapi malam Jumaat sama-sama kita baca Yasin, kita nak sedekahkan kepada arwah bapa kita, setkan masa, kan, kita baca Yasin sama-sama dalam online saja, bersama-sama dengan dalam alam, kan. Jadi sangat manfaatlah ilmu itu kalau dimanfaatkan, tapi berpandukan kepada Al-Quran. Tapi kalau ikut nafsu, kita katakan tak jadilah macam itu, kan. Jadi dia fikir tentang dunia saja, akhiratnya macam mana pula? Alam kesudahannya masing-masing. Maksudnya alam yang akhir tu macam mana? Alam hari kiamat tu macam mana, kan, alam kesudahannya tu. Sedangkan dalam doa selalu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi berdasarkan yang ilmu teknologi dan sebagainya, kita duk pilih dunia aja, seronok dunia aja, tapi kita tak fikir tentang akhirat, kan. Jadi makna kata kita dapat bahagian dunia lah, tak dapat bahagian akhirat. Jadi maka sebab itu kita kena cari ilmu untuk dunia dan juga untuk akhirat. Ini Al-Quran itu dalamnya itu ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Itu Al-Quran. Maka sebab itu Nabi kata, hadis Nabi ini berpandukan Al-Quran. Dia untuk dunia dan juga untuk akhirat. Al-Quran itu set, Allah dah set dah tu, ya. Allah hidupkan kamu di dunia, maka Allah bagi Al-Quran. Guna Al-Quran untuk mencapai kebaikan dunia, kan? Dan juga gunakan Al-Quran untuk mencapai kebaikan akhirat. Lepas tu berdoa lah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kan. Tapi kalau setakat berdoa sahaja tapi tidak mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, maka tak tercapai juga yang didoakan itu, sebab tak menuju kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kita selamat di dunia kita dan di akhirat kita. Dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka di sana kita Allah dah pilih dah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih dah kita nak masuk syurga, kan? Tapi bukan hanya itu saja, ya, ada lagi. Itu Nabi kata Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas solah, dirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, kemudian menunaikan fardu haji sekiranya berkemampuan, lebih kurang maksudnya begitu. Jadi maksudnya bukan, tapi bila sebut asyhadu an la ilaha illallah dengan kalimah yang mulia itu, maka kita dah dipilih, dah di pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di sebelah mana? Di sebelah yang mendapat petunjuk tadi, huda tadi, yang mana selamat, bukan di sebelah yang dalalah tadi, di sebelah yang sesat tadi, yang tak mengikut Al-Quran tadi, maksudnya dia sesat, ya, maka dia tidak selamat. Dan tempatnya dua lah, satu huda yang mendapat petunjuk tadi tempatnya syurga, yang dalalah ni, yang sesat ni tempatnya neraka. Jadi pilihlah dua benda itu, pilihlah mana nak. Kita ni tahu yang itu baik, bila kita tanya nak masuk syurga, masuk syurga, kita tahu itu benda baik, tapi jadi berhak kepada kita untuk memilih tentang hal-hal yang macam ni. Jadi persoalan nasib di sini maksudnya tak bolehlah kita serah, ya, bulat-bulat, ya, dengan tak berbuat apa-apa dengan keindahan yang Allah bagi kepada kita. Maksudnya kita kena gunakan apa dia? Al-Quran, dan kita kena gunakan siapa dia? Nabi Muhammad sebagai SAW, sebagai model pemimpin kita, dan kita berdasarkan pada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu, maka kita bina kehidupan kita untuk menjadi manusia yang berjaya ataupun hamba Allah yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.